Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hilal Azmi dan ini buat pertama kalinya kita bertemu dalam fokus minggu depan yang mana kita akan kongsikan kepada anda apakah perkara-perkara yang akan menjadi fokus bagi editorial Astro Awani untuk kita bawakan kepada anda cerita-cerita yang mungkin ataupun yang telah pun dijadualkan bakal berlaku dalam minggu depan. Dan kita tahu sepanjang minggu ini macam-macam perkara telah pun berlaku. Perdana Menteri pada ketika ini berada di New York untuk persidangan agung PBB dan kita tahu juga pada minggu ini juga macam-macam perkara telah pun berlaku dan kalau anda tengok cuaca pada hari ini pun sebenarnya dah pun mula mendung sebab kita tahu bahawasanya menurut Jabatan Meteorologi musim monsun telah pun bermula dan banyak perkara yang perlu dipersiapkan untuk membolehkan Malaysia bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan monsun dan kita jangkakan akan banyak berlaku hujan lebat. Jadi mungkin anda yang berada di mana-mana lokasi di sebelah utara, pantai timur, selatan maupun di Sabah dan Sarawak, teruskan berkongsi kepada kami, DM kami di sosial media dan sebagainya untuk beritakan tentang perkara-perkara yang berlaku di tempat anda, terutamanya sekiranya ada perkembangan berkaitan dengan cuaca buruk. Sebab apa? Kami juga akan bawakan kepada anda fokus tentang cerita yang akan dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan selain daripada itu, esok adalah akan bermulanya Gegar Vaganza. Jadi anda perlu ikuti kami secara rapat sebab kami akan bawakan kepada anda perkembangan behind the scene Gegar Vaganza dan juga jangan lupa ikuti Gegar Vaganza secara langsung di Astro Ria bermula esok. Dan dalam perkembangan yang berkaitan juga kita juga sedang bersedia untuk perkembangan Belanjawan 2024 yang dijadualkan akan dibentangkan oleh Perdana Menteri pada bulan depan. Tetapi pra-belanjawan, perbincangan tentang pra-belanjawan 2024 telah pun bermula dan itu antara fokus kita minggu depan sebab kita nak tahu juga apakah strategi dasar yang akan digerakkan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk memastikan rakyat Malaysia walaupun dengan cabaran ekonomi yang sedia ada pada ketika ini dapat menempuh sebarang cabaran itu dengan baik dan juga berjaya. Dan dalam perkembangan yang sama juga, atlet Malaysia telah pun mula bergerak untuk beraksi di Sukan Asia Hangzhou 2022. Tapi hari ini kami bersiaran luar, kami berada di Sunway Putra Mall untuk satu festival yang bagi saya agak unik dan ia pertama kali diadakan. Inilah nama dia, Nasi Kandak Fest 2023 yang diadakan. Anda tengok kat sini, semua orang kat sini sedang beratur untuk mendapatkan ataupun menikmati nasi kandak kegemaran mereka sebab untuk Nasi Kandak Fest pada kali ini ada 10 jenama nasi kandak dari Pulau Pinang dan juga Johor berada di Sunway Putra Mall untuk buatkan showcase dan juga menjual nasi kandak mereka. Dan kita difahamkan ada banyak cerita tentang nasi kandak ni dan kami akan bawakan kepada anda tentang cerita nasi kandak di Sunway Putra Mall ini dengan beberapa individu yang bertanggungjawab untuk cerita kita pada hari ini. Tapi selain daripada itu, saya juga nak bawakan kepada anda, kita ada juga beberapa lawatan kerja speaker negara, speaker Dewan Rakyat yang bakal berada di China pada minggu depan juga. Itu juga antara fokus kita sebab ini adalah antara perkembangan yang bagi saya cukup menarik untuk kita tengok lawatan speaker ke China. Apakah rangka strategik yang ingin dibawakan oleh speaker Dewan Negara Tan Sri Johari Abdul yang bakal berada di China. Tapi bercerita tentang Nasi Kandak Fest, okey, kita ada sekarang ni Saudara Adli. Sorry, kita kacau sikit Okey, Saudara Adli. Mereka semua ni founder daripada Nasi Kandak Hunter semua. Wow. Nasi Kandak Dabat ni Mamuzid daripada Nasi Kandak Transporter and of course the big boss NKH Pandai Mamumin. daripada Pandai Osman. Oh, okay. Nama dia Pandai. Oh, Pandai. Steady. So inilah geng-geng panel of judges untuk festival Untuk curate kan? Untuk kirakan ni. Curate Nasi Kandak. Okey, cerita pasal Nasi Kandak Fest ni, kita nak tahu jugalah kan. Macam mana asal idea ni? Okey, idea ni sebenarnya saya dah ada idea ni dah lama. Kan, cuba kami tak berkesempatan sebab PKP semua tu kan. So dengan harapan lepas PKP tu kami dapat sekali lenjan semua sekali lah.
So alhamdulillah Allah bagi rezeki lepas PKP there was an opportunity untuk bekerjasama dengan Samuel Putramon dan juga kawan-kawan saya dekat Nasi Kandang Hunters yang memang kaki makan nasi kandang. Sama-sama kita food lover, kita scheme and plan sampai terjadi festival yang kita nampak hari ni lah. Wow. That's the plan. Tapi tadi kalau saya tengok tadi mereka yang beratur kat sini ni, yang saya beratur. perasan ramai yang tertanya-tanya. Dia kata, ini semua yang ada kat KL juga ni. Yang macam mana ni? Dia bawa yang dari KL ke yang memang original bawa balik dari Penang je? Sekarang ni kalau you tengok kami punya fest, kita orang buat ayam goreng, called ayam legend, kita buat eat nasi lemak for nasi lemak and semua benda tu kan. So apa yang kami buat, kami kumpul semua legend. So bila kita buat 10 ni bukannya saja daripada Penang apa benda semua, tapi mana-mana yang legend yang kita punya panel of judges semua pilih. Inilah dia yang kami pilih untuk mewakili Malaysia, mewakili kami untuk nasi kandang. Okey. Alright, so termasuk Kuala Lumpur sekali. Baik. Sebab when you talk about KL, dia orang punya roots pun datang daripada Penang, tapi semua taste different. Okey. Itu yang kita bergaduh tak? Kan kita duk cerita pasal nasi kandang semua kan. Semua KL, Penang, JB pun ada satu. Oh, okey. Okey, menarik. Jadi kalau macam alang-alang dah ada panel kat sini. Itu dia. Alang-alang dah ada panel ni. Apa beza dia kedai mamak dengan kedai nasi kandang? Ini sampai malam lah. Satu je, maybe one line. Pada saya kalau kedai mamak tu yang ada roti canai, ada naan, ada murtabak, ada mi goreng. Yang ni tak ada. Kedai nasi kandang biasanya nasi kandang saja. Dia tak ada benda lain dah. Itu baru pure nasi kandang. Itu pure nasi kandang. Ya, betul. Saya sokong sebab kalau di Penang betul-betul original nasi kandang ni dia memang tak jual benda lain. Dia old school ni memang nasi kandang saja. Kalau dia campur lain tu dia kedai mamak. Kalau you? Saya pun rasa macam tu juga sebab saya tengok sekarang ni banyak mamak, bistro semua ada tom yum, ada western. Tapi yang you tengok dekat sini all original memang jual nasi kandak saja. Wow. Okey. Tambah sikit. Okey, salah satu benar elemen yang paling penting untuk nasi kandang ni dia ada joki. Okey. Kalau tak ada joki, it's not nasi kandang. Joki tu benda apa? Joki tu benda apa? Joki ni orang tak tahu ni. dia macam kalau you pergi kedai kopi, dia kena ada barista. Okey. Correct. Kedai nasi kandang kena ada joki. Kan, joki ni dia tukang expert nak mix you punya nasi kandang, you punya kari mix tu kena betul. So apa yang dia buat is yang saya tahu lah kan, bila kami interview semua, dia orang tengok muka, dia boleh tahu you punya mix apa. So dia mix according to how you look. Wow. Okey, itu menarik. Sebab nasi kandang ni kita tahu dia datang dalam peminat dia datang dari pelbagai latar belakang dan dia memang berjiwa Malaysia sifat dia. Kan? Kalau joki tadi tu macam mana dia nak tahu kalau muka orang Cina macam mana rasa dia, mungkin dia bagi pedah lebih ke pedah kurang ke, macam mana tu nak, macam mana kalau saya yang saya tahu dengan joki-joki ni, biasa kita deal dengan kedai-kedai toki kedai. Joki yang dilatih tu ambil masa 3 bulan. Ui, lama. Betul. 100 hari bulan. lah, 100 So dia hari duduk, lah. toki tu kan duduk sebelah. Dia dilatih joki tu sampai betul-betul rasa yang ditentukan oleh kedai tu baru dia lepas. So walaupun Bila dia campur, dia bukan main campur sama saja. Orang kata dia tengok dia punya kepala lauk apa. Kalau ayam punya kepala lauk, dia punya campuran dia lain. Kalau ikan lain. Lepas tu kadang-kadang dia ada secret satu tambah lagi kan. Kuah daging apakah yang jadi. Bayangkan dia berapa banyak kari? 7, 8, 9 jenis kari. Satu kari pun dah berapa banyak rempah. Campur 7 jenis, bayangkan betapa kompleksnya rasa dia tu. Kan kadang-kadang kan you boleh tengok kan, depa kalau dia orang tak tahu kan ataupun dia orang tak sure, dia orang akan tanya nak manis ke nak pedas. Itu sebenarnya nak gauge you jenis apa, whether apa yang dia fikir tu sama dengan apa yang you rasa. Ni semua teknik. Oh, ini semua teknik Okey, kalau bercakap tentang culture. Okey. Okey, kalau bercakap culture, Alright. Malaysia ni dia datang dari pelbagai latar belakang. Okey. Datang walaupun kita tengok orang Malaysia, kita nampak orang Malaysia nampak sama. Dia macam nasi kandang. Nampak sama tapi sebenarnya dia berbeza. Okey, macam mana culture tu kalau pada pandangan you, macam mana kita nak melihat dia? Okey, so itu pasal untuk kami buat event macam nasi lemak dengan nasi kandang sebab food unites. Okey, so food ni kalau pasal food, kalau kita suka food yang daripada tempat lain, kita akan invite people datang. Kan kita tak akan bergaduh. So that's why kita buat something dengan nasi kandang supaya orang Melayu ke, Cina ke, India ke, semua orang datang, semua enjoy makan nasi kandang di mana-mana. Maybe I just want to add on culture lah kan. You tak boleh consider kalau lauk dalam pinggan tu yang paling mahal.
Tapi yang menyebabkan nasi itu sedap ialah kuah dan nasi yang paling murah. Kan? Jadi you cannot say the minority is not important in the whole culture. Yes. That's how you put the philosophy behind the mix of nasi kandar lah. Yes. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita nak berehat dulu seketika sebab fokus minggu depan akan berada di Sunway Putra Mall ni seminit dari sekarang. Kita berehat dulu seketika. Okey, kembali lagi bersama saya dalam fokus minggu depan. Kali ini kami berada di Sunway Putra Mall. Anda tengok betapa ramainya rakyat Malaysia, warga KL, mungkin warga luar saya tak tahu, mungkin ada juga yang berada di sini untuk bersama-sama memeriahkan Nasi Kandak Fest 2023. Dan kita tahu ada macam-macam perkara yang mungkin akan diperbincangkan dalam hari ini, tapi kami telah pun kongsikan kepada anda fokus editorial Lestro Awani untuk minggu depan. Dan salah satu perkara yang nyata terbangkit daripada cerita daripada Nasi Kandak Fest ini, bersama saya pada ketika ini pemilik LC Restaurant, saudara Faizal Akbar. Sihat Faizal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Faizal, macam mana ni Faizal punya pandangan bila Nasi Kandak Fest ni diadakan pada pandangan Faizal? Yang ni kira kali pertama lah yang diorganize oleh Fried Chilies and then Nasi Kandak Hunters. Kita punya crowd alhamdulillah memang dari pagi non-stop crowd tu. Anggaran lebih kurang dalam 10,000 lebih yang orang datang, yang mengunjung lah. Baik. Okay, setakat ni lah yang and then kita ada joki pula daripada Penang. Oh, ni abang joki kita. Mahmud Samsudin. Samsudin, Line Clear punya. Oh lama. Okey. Dia bersama Line Clear dah lebih berapa lama? 60 tahun. Wow. Dan 60 tahun dia zaman tu. Oh dia zaman Tok dululah. Zaman Tok Faizal dululah. Yes. Okey. Cik Samsudin, saya nak tanya ni. Joki ni nak campur kuah tu apa beza dia? Macam mana nak you campur kuah tu? Kuah ikan, kuah udang, kuah sotong, kuah ayam, daging campur rasa sedap ya. Line Clear punya. Line Clear, ya? Line macam tutup tu baru Line Clear juga. Ini macam juga Line Clear. Baik. Okey, Line Clear punya. Baik. Okey, ini cerita Cik Samsudin. Okey, saudara Faizal. Saya nak tanya Faizal berdasarkan sebab pengalaman Faizal mungkin pernah ikut Tok berniaga dekat Penang, Betul. berniaga kat KL. Orang Malaysia ni memang suka makan nasi. Betul. Adakah makan nasi tu berkurang selepas kes beras meningkat? Okey, memang kita ada masalah beras lah dekat negara ni. Yang mana beras import ada stok, tapi beras tempatan tu tak ada stok. And then kita nak beli pun jadi mahal pula. And then vendor pula ada yang tarik-tarik lah. Kalau nak kena bayar cash daripada 36 yang kita beli harga dulu, sekarang dah jadi 39. Dia. Itu beras tempatan tu. Okey. And then stok pun makin lama, bukan boleh macam kita dulu kita order dalam 100 kampit untuk seminggu lah kena guna tu, berkurang. Kita sekarang kita order 100, kita dapat 30. And then kita second option yang kita buat adalah untuk portion control. Bila supplier customer minta makanan, and then dulu kita just cedok tak boleh control portion lah. Sekarang yang bila kekurangan beras ni, apa yang kita buat, kita portion control. Setiap makanan kita buat portion control lah. Untuk elak pembaziran lah. Untuk elak pembaziran dan tidak menaikkan harga makanan. Oh, okey. Dia risau juga bila kita naikkan harga makanan akan menyebabkan kita punya income restoran tu akan berkurang. Impact lah. Impact memanglah. Rakyat pun dah impact sekarang ni. And then bila kita naikkan lagi akan bertambah impact kepada rakyat lagi lah. And then kita pula every Friday kita buat promotion pula. Nasi ayam sayur dengan air sirap harga 6.5. Oh. Setiap Jumaat. Okey. Jadi Faizal, kalau kita tengok balik, yalah harga beras tu meningkat dan cabaran you untuk memastikan harga beras ni tidak, maksudnya harga beras ni tidak menyebabkan you naikkan harga. Betul. Okey. Portion tu you control, adakah orang cakap lagi portion tu control tu untuk bagi sikit ataupun you lebih berkira atau macam mana? Kita explain customer juga. Kalau kita nak letak customer minta tambah, kita akan bagi tambah. And then yang kita punya side pula kita portion control untuk tidak menaikkan harga makanan tu lah. Baik. Okey, kalau berdasarkan yang tu cerita pasal beras lah. Okey. Tapi saya suka nak tengok cerita berkenaan dengan nasi kandak ni. Gitu, Bila dia, jom kita jalan sikit. Boleh. Okey. Jom. Kita nak ni sikit, kalau kita cakap tentang nasi kandak ni, dia ada budaya dia yang tersendiri. Macam you dibesarkan
dalam keluarga nasi kandak ni? Apa inspirasi terbesar nasi kandak ni bagi you lah? Itu saya ingat Cik Zainul kot. Cik Zainul. Sebab dia daripada asal zaman Cik Zainul ni malu-malu sikit. Sebab Baik, Abang Cik tu Zainul. dia pun salah satu waris Waris, dia, and then okey. resipi semua memang under dia lagi lah. Dengan dia lagi lah. Okey, Cik Zainul. Inspirasi paling you rasa takkan lupa lah sampai bila-bila sebab you memang dibesarkan dengan nasi kandak. Rasa dengan feel tu lah. Lepas makan dengan sebelum makan. Sebelum makan lapar, lepas makan kenyang dengan sur sikit yang tu lah. Dengan sur sikit. Okey, dan dari segi jiwa Malaysianya, kita tahu nasi kandak ni menyatukan semua orang. Ya, Tak kisah betul, mai dari bagus. mana. Betul? Okey. Nasi kandak datang. Nasi kandak actually datang daripada Tamil Nadu lah. Tapi bila datang Tamil Nadu, bila mamak kahwin dengan Melayu, wujud nasi kandak. Itu yang kami dibesarkan daripada kecil. Bukan mamak yang main buat. Bila mamak kahwin dengan Melayu, keluar. Pasal gulai ikan, India lain, sini lain. Kat India tak ada nasi kandak, kat sini yang wujud nasi kandak. So, inspiration to all Malaysian, nasi kandak is one of the dish lah. Macam nasi lemak, laksa. Nasi kandak pun jadi salah satu, nak kata Malaysian food lah. Malaysian food, yes. Baik. So menyatu padukan all Malaysia nasi kandak lah. Macam mana gaduh pun pergi kedai mamak semua bangsa kita boleh tengok. Baik. Tapi kalau macam pengalaman dulu, memang dia kandak ke nasi Ya, tu? of course. Pasal zaman dulu dia tak ada facilities kedai semua. So orang India awal-awal datang tu, mereka bawa kandak, dua kampung tu, satu kampung demi satu kampung bawa kandak, lalu dia jadi nasi kandak. Oh, okey. Tapi kalau kira-kira, kalau zaman tu, harga nasi kandak sebutir berapa? Time saya kecil pun saya makan 3 upang lah. Oh, dia? Nasi, 30 sen lah, sorry. Nasi, telur separuh, bendi, daging sikit, 30 sen. Sekarang mai dah berapa ni. Iyalah. Yang tu. Lauk dia dah banyak sikit. Lauk dia ada kan? varieties pun banyak. Dulu pun varieties dia ikan, daging, telur rebus, bendi. More sometimes daripada sotong itu. Baik. Terima kasih banyak Cik Zainul, terima kasih Cik Faisal atas perkongsian. Cik Samsudin, terima kasih banyak. Line clear ya. Oh. Okey, itu adalah antara cerita dan inspirasi yang dikongsikan daripada pemilik nasi kandak ataupun nasi kandar bagi orang KL ni. Tapi kalau kita tengok dekat sini memang rata-rata rakyat Malaysia yang datang ke sini datang dari pelbagai latar belakang, pelbagai kaum yang memang suka nasi kandar. Dan apa yang boleh saya katakan juga, ini adalah antara pendekatan yang mungkin satu pendekatan yang cukup unik kerana kita tahu Malaysia terkenal sebagai makanan, negara yang kaya dengan makanan, dan juga kita juga pada masa sama turut menjadikan makanan ini sebagai salah satu elemen dalam usaha untuk kita menyatu padukan rakyat Malaysia. Dan kita tahu ada banyak cabaran yang telah pun kita lalui di Malaysia pada ketika ini, dan cabaran-cabaran itu adalah cabaran-cabaran yang bagi saya memaksa kita untuk lebih kreatif dengan apa yang perlu kita buat untuk mencari penyelesaian. Kalau kita tengok dekat sini, nasi kandak Sadam for example telah pun sold out. Ini abang kita ni pun telah pun menunggu. Berapa lama abang? Abang tunggu berapa lama tadi bang? Ni beratus kali kedua dah. Abang dari mana tadi bang? Dari Putrajaya. Dari Putrajaya. Macam mana abang? Naik train, tengok di Facebook. Ni tengok di Facebook. Oh, ni beratus kali kedua. Tadi pagi makan dah. Tadi tak ada ayam bawang. Tak sampai lagi. So, dia bawa sampah tak beratur lagi. Oh, memang suka makan nasi kandar ke macam mana? Orang Penang Memang Penang. Oh, orang Penang. Okey. Baik. Terima kasih banyak. Okey, baik. Ini cerita nasi kandar. Ini adalah fokus minggu depan sama anda. Sebab kita ada banyak fokus, sebab kita tahu ada banyak isu yang sedang berlaku di Malaysia, terutamanya peningkatan harga beras, harga makanan dan sebagainya. Tetapi ini adalah antara pergerakan ataupun usaha yang digerakkan oleh salah satu NGO ataupun orang ramai yang memang mahukan usaha untuk kita untuk kita bawakan kepada anda sebenarnya cerita berkaitan dengan nasi kandak, dan kita nak tengok sembang bersama dengan seorang TikTokers ni. Yes. Abang, nama apa bang? Abu Mamu. Abu Mamu. Yes. Mamu ni Daripada Penang. Saya mai daripada Penang untuk mengacarakan 2 hari. Oi. Untuk Nasi Kandak Fest 2023 ni. Okey, abang suka makan nasi kandak? Memang. Setiap hari makan nasi kandak atau macam mana? Sehari kurang-kurangnya 2 kali saya makan nasi kandak. One in morning, one in evening.
Wow. Yes. Okey. Ada orang kata harga barang sekarang ni mahal. Okey. Pandangan abang macam mana? Nampak gayanya macam tu lah. Nampak gayanya agak mahal sikit dan apa kita boleh buat? Kita bertabah je lah. Bertabah Ya, saja. bertabah. Yalah. Dia melalui. Yalah. Adakah abang mencari jalan dengan cara berjimat Ya. ataupun abang cari jalan untuk tambahkan pendapatan abang? Berjimat susah. Kita cuba cut cost macam mana pun dia tetap macam tu juga kos kehidupan seharian kita. Tambah pendapatan tu saya rasa lebih kita kena usaha sekarang. Dan saya buat cara tu lah, saya tambah pendapatan. Sebab tu saya main sini 2 hari jadi host. Okey, macam abang dekat TikTok abang memang berniaga ke atau macam Saya mana? review. Saya review makan. Nasi kandang, macam-macam makanan saya review. Saya buat promotion untuk F&B punya kedai lah. Kedai-kedai makan lah saya buat promotion, okey. marketing. Faham. Ya. Jadi bila abang duk buat promotion, abang duk buat review yang banyak, okey abang tengok kualiti makanan kita macam mana? Kualiti makanan. Kualiti makanan gitu. Kualiti tak ada masalah. Kualiti rasa-rasanya okey. Yang masalah sekarang ni orang nak mai ke kedai makan tu yang kurang. Kuantiti tu yang kurang. Kualiti okey je Okey. lah. Jumlah di kedai makan saya tengok. Saya duk pusing satu Malaysia kedai makan. Banyak kedai sekarang ni kosong, impact. Saya tak tahu apa masalah. Tapi kurang orang lah berbanding daripada tahun lepas dan tahun sebelum ni. Oh, okey. Maksudnya impact ekonomi tu quite real. Nampak macam tu. Nampak real. Macam tu. Dan dia kesannya senang tengok kedai makan. Kedai makan. Itu nampak paling clear, paling real. Orang dah mula kurang makan di luar. Mungkin nak saya rasa. Orang mungkin berjimat nak makan di rumah, masak sendiri kan. Mungkin. Dan dalam bulan ni, bulan lepas saya tengok scroll-scroll di social media, berapa banyak kedai makan yang duk tutup. Padahal kedai makan ni bukan kedai makan baru. Kedai makan yang 5-6 tahun bertapak. Setiap hari kita nampak ada kedai-kedai makan yang dah mula tutup operasi. Ada yang tutup site, ada yang tutup terus pun ada. Itu keadaan dia. Okey. Ya. Jadi kalau macam tu, yalah, satu kedai yang tutup satu hal lah. Tapi banyak juga orang yang memulakan bisnes baru, betul tak? Ada. Okey, jadi sebab duk buat review ni, pastinya ada banyak kedai-kedai baru juga yang Ya. mahukan Ya. perhatian dan kasih sayang di media sosial kan? Betul. Macam Betul. mana? Saya rasa yang baru main ni bukan orang yang sebelum ni dah ada kedai makan. Lepas ni mungkin orang yang bekerja, berhenti kerja, yang ada duit simpanan sikit, baru nak cuba buka kedai makanan. Tapi itulah saya tak rasa sekarang time yang baik untuk buka kedai makan yang baru lah. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni kan, mungkin perlu simpan lah duit. Saya rasa. Itu pendapat saya. Ni live kan ni? Ini live, kita live ni bang. Hello, saya live. Okey, last soalan saya. Macam abang pula, abang duk buat review, abang tengok juga ramai lagi TikTokers lain yang ada dekat dunia, dekat Malaysia dan sebagainya. Maybe abang ada pesanan untuk semua TikTokers yang ada dekat Malaysia, terutamanya mereka yang suka buat review makanan. Pesanan saya, makan boleh makan juga kan, tapi kita kena berhati-hati lah. Kita makan begitu menyelerakan dan banyak waktu kita syuting je lah. Selain waktu syuting, kita kena jaga kesihatan kita lah. Jangan makan terlampau. Jangan makan di luar syuting sama macam dalam syuting. Itu dia punya. Itu saya rasa. Sebab saya tengok ada TikTokers yang mula sakit lah. Mula sakit dah. Ada yang mula sakit? Ada mula sakit, makan banyak jadi obesity dan sebagainya. Jadi macam you jaga badan macam mana? Saya alhamdulillah masih kurang. Saya makan waktu review lah. Waktu tak review saya tak makan. Contoh sekarang saya tak review, nampak saya makan. Saya tak makan kan? Okey bang, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak. All the best, selamat bertugas. Dan ini adalah antara ceritanya di sebalik Nasi Kandang Fest. Kita tengok sikit. Pasti terangkat. Dimai. Alhamdulillah juga. Nasi kandang Pulau Pinang. Kapal ikan kari lena. Kacang bendi lembut. Sambal liu campur. Dimai. Alhamdulillah juga. Nasi kandang tertua di Malaysia. Okey, jadi saya rasa itu adalah antara cerita yang sempat kami kongsikan dan kami kumpulkan untuk cerita fokus minggu depan, dan ini adalah siaran langsung dari Sunway Putra Mall, Kuala Lumpur, sempena dengan Nasi Kandang Fest 2023. Sekian saja dulu dari saya, Hilal Azmi, bersama dengan juru kamera Sujen dan juga saudara Zaini dari Sunway Putra Mall untuk Astro Awani. Kita jumpa lagi. Bye-bye.